Bawang Ngeri episode 49. Rahasia Bilik Mayat, Dendam Hantu, Bab 1, Dingin yang Berbisik. Hospital itu sunyi, jenis kesunyian yang datang hanya pada waktu malam yang mendalam apabila dunia seolah-olah berhenti, menahan nafasnya. Emily telah bekerja shift malam selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah membiasakan diri dengan kesunyian yang melanda hospital selepas tengah malam. Koridor yang dahulunya sibuk dengan aktiviti, kini terbentang seperti terowong yang tidak berkesudahan, lampu pendar floornya berkelip sekejap-sekejap. Udaranya sejuk, luar biasa, seolah-olah dinding itu mengeluarkan kehangatan daripada hidupan. Emily adalah seorang juru rawat kanan, terkenal dengan tangan yang mantap dan sikap tenang ketika menghadapi huru-hara. Dia telah melihat bahagian kematiannya, tetapi dia tidak pernah takut. Kematian adalah sebahagian daripada pekerjaan, kesimpulan yang tidak dapat dielakkan bahwa dia telah belajar untuk menerima. Tetapi sesuatu tentang bilik mayat itu mengganggunya. Ia bukan hanya sejuk, walaupun itu adalah sebahagian daripadanya. Ia adalah berat yang menindas tempat itu, rasa bahwa orang mati tidak senyap seperti yang mereka nampak. Malam ini tiada bezanya. Emily telah diminta untuk membantu dengan bedah siasat, prosedur rutin yang telah dilakukannya berkali-kali. Bilik mayat itu bercahaya malap, permukaan logam yang steril berkilauan di bawah lampu yang terang. Mayat dibaringkan di atas meja, ditutup dengan kain putih, menunggu pemeriksaan akhir. Dr. Harris, ketua ahli patologi hospital, sudah berada di sana, menyediakan instrumennya dengan ketepatan kaedah. Dia seorang yang jarang berkata-kata, sikapnya sedingin dan klinikal seperti bilik mereka berdiri. Emily sentiasa mendapati dia jauh, hampir mekanikal dalam pendekatannya kepada orang mati. Tetapi dia bagus dalam pekerjaannya, dan itu sahaja yang penting. Bersedia? Tanya Dr. Harris, suaranya sedikit bergema dalam keheningan. Emily mengangguk sambil menarik sepasang sarung tangan lateks. Siap. Semasa mereka memulakan bedah siasat, rutin prosedur yang biasa membantu meredakan sedikit kegelisahannya. Tetapi kesejukan bilik itu seolah-olah meresap ke dalam tulangnya, dan dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa mereka sedang diperhatikan. Ia adalah sensasi yang dia alami sebelum ini di bilik mayat, tetapi malam ini ia lebih kuat, lebih jelas. Semasa Dr. Harris membuat hirisan pertama, Emily memandang sekeliling bilik itu, matanya tertumpu ke sudut jauh di mana bayang-bayang kelihatan berkumpul. Di sana, hampir tidak kelihatan dalam cahaya malap, berdiri seorang wanita yang tidak pernah dilihat Emily sebelum ini. Dia cantik, dengan rambut gelap yang panjang dan raut wajah yang sedih dan sayu. Dia memakai pakaian lama, jenis yang mungkin Anda lihat dalam gambar hitam putih dari awal abad ke-20. Jantung Emily berdegup kencang. Dia mengenali setiap kaki tangan di hospital, dan wanita ini bukan salah seorang daripada mereka. Namun, ada sesuatu yang biasa tentang dirinya, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelum ini, mungkin dalam mimpi. Wanita itu berdiri di situ dengan senyap, memerhatikan mereka dengan sikap yang tenang dan hampir tenang. Dr. Harris. Suara Emily sedikit bergetar semasa dia bercakap. Dr. Harris mendongak dari kerjanya. Dahinya berkerut. Apa itu? Emily teragak-agak, tidak pasti bagaimana untuk menerangkan apa yang dia lihat. Awak nampak perempuan cat sudut tuh. Dr. Harris mengekori pandangannya, tetapi apabila dia menoleh semula ke arah Emily, riak wajahnya menunjukkan kekeliruan. Tiada sesiapa di sana. Emily berpatah balik ke sudut, tetapi wanita itu sudah tiada, seolah-olah dia tidak pernah ke sana sama sekali. Menggigil membasahi tulang belakangnya, dan dia memaksa dirinya untuk fokus pada tugas yang sedang dijalankan, walaupun image wanita itu berlegar di pikirannya. Selebihnya bedah siasat berlalu tanpa sebarang insiden, tetapi Emily tidak dapat menghilangkan perasaan tidak senang yang melanda dirinya. Apabila prosedur akhirnya selesai, dia tergesa-gesa keluar dari bilik mayat, tidak sabar-sabar untuk melarikan diri dari kesejukan yang menindas dan ingatan wanita di sudut. Bab 2, Bayang di Dewan. Malam-malam berikutnya adalah lancar, dan Emily mula meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilihatnya di bilik mayat hanyalah helah cahaya atau hasil dari keletihannya.
tetapi jauh di lubuk hati, dia tahu itu lebih daripada itu. Hospital itu sudah lama, dan seperti banyak tempat lama, ia mempunyai bahagian cerita hantu. Emily telah mendengarnya selama bertahun-tahun, kisah roh yang gelisah, fenomena yang tidak dapat dijelaskan, dan sesekali melihat sosok yang hilang secepat ia muncul. Tetapi Emily adalah seorang yang rasional, tidak percaya pada hantu atau alam gaib. Dia selalu mengaitkan cerita sebegitu dengan imajinasi terlalu aktif rakan sekerjanya. Namun, ingatan wanita di bilik mayat menghantuinya, dan dia mendapati dirinya sentiasa memikirkannya. Pada suatu malam, ketika dia membuat pusingan melalui koridor sepi hospital, dia merasakan suhu turun secara tiba-tiba. Udara di sekelilingnya menjadi lebih sejuk, dan lampu berkelip-kelip seketika. Dia berhenti di jalannya, jantungnya berdegup kencang di dadanya. Dia tahu sensasi ini adalah kesejukan yang menindas yang sama yang dia rasai di bilik mayat. Semasa dia berdiri di sana, coba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang, dia mendengar bunyi tapak kaki yang lembut di belakangnya. Mereka perlahan dan sengaja, jenis jejak kaki yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai sepanjang masa di dunia. Emily menoleh perlahan-lahan, nafasnya tersekat di kerongkong. Di sana, di ujung lorong, adalah wanita dari bilik mayat. Dia lebih dekat sekarang, ciri-cirinya lebih jelas. Rambutnya yang gelap melepasi bahunya, dan matanya, mata yang sedih dan pilu itu, seolah-olah menyentuh jiwa Emily. Wanita itu tersenyum, senyuman sayu dan sayu yang membuatkan tulang belakang Emily menggigil. Emily mahu berlari, menjerit, melakukan apa sahaja untuk mematahkan sihir yang menimpanya. Tetapi dia tidak boleh bergerak. Dia berakar ke tempat, matanya terkunci pada wanita yang berdiri di hadapannya. Wanita itu mengangkat tangan, seolah-olah meminta Emily lebih dekat, tetapi sebelum Emily dapat bertindak balas, wanita itu berpaling dan mula berjalan di koridor. Seolah-olah masa semakin perlahan, setiap langkah wanita itu bergema dalam kesunyian. Emily memerhati dalam keadaan berhayal apabila wanita itu sampai ke ujung lorong dan menghilang di sudut. Mantera itu dipatahkan, Emily akhirnya mendapat kekuatan untuk bergerak. Dia berlari ke sudut, langkah kakinya kuat dan panik. Tetapi apabila dia sampai, lorong di sebelahnya kosong. Tidak ada tanda-tanda wanita itu, tidak ada tanda-tanda bahwa sesiapa telah berada di sana sama sekali. Emily berdiri di sana, nafasnya tercungap-cungap pendek, pikirannya ligat. Dia telah melihatnya lagi, dan kali ini tidak dapat dinafikan. Wanita itu adalah benar atau sekurang-kurangnya, dia pernah. Bab 3, Tukang Mayat yang Terlupakan. Berazam untuk mencari jawaban, Emily mula menyiasat sejarah hospital itu. Dia menghabiskan hari-harinya untuk meneliti rekod lama, mencari sebarang sebutan tentang wanita yang pernah dilihatnya. Hospital itu telah beroperasi selama lebih 1 abad, dan sejarahnya dipenuhi dengan kisah kejayaan dan tragedi. Tetapi apabila Emily menyelidiki lebih dalam, dia mula mendedahkan sisi gelap masa lalu hospital itu, sejarah penyelewengan, rasuah dan penyamaran yang telah terkubur di bawah kesunyian berdekat-dekat. Wanita itu, dia dapati, adalah seorang ahli mayat bernama Eleanor Hartley. Dia telah bekerja di hospital pada tahun 1920-an, ketika dunia masih bergelora selepas Perang Besar dan wabak selesema Spanyol. Eleanor terkenal dengan kecantikannya, kebaikannya, dan dedikasinya terhadap kerjanya. Tetapi dia juga terkenal karena rasa ingin tahunya, sifat yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Menurut rekod, Eleanor telah menemui bukti penyelewengan dalam hospital. Dia telah mendapati bahwa beberapa dokter terlibat dalam aktiviti haram, melakukan eksperimen tanpa kebenaran ke atas pesakit, memalsukan sijil kematian, dan juga menjual bahagian badan di pasaran gelap. Eleanor berasa ngeri dengan apa yang ditemuinya, dan dia coba mendedahkan kebenaran. Tetapi pentadbiran hospital telah berkuasa, dan mereka telah membungkamnya. Rekod rasmi menyatakan bahwa Eleanor telah meninggal dunia dalam kemalangan tragis, tetapi Emily lebih mengetahui. Eleanor telah dibunuh, kematiannya ditutup untuk melindungi yang bersalah. Emily merasakan rasa ketidakadilan yang mendalam semasa dia mempelajari kebenaran.
Eleanor telah meninggal dunia coba melakukan perkara yang betul, dan rohnya telah terperangkap di hospital sejak itu, tidak dapat berehat sehingga kisahnya diberitahu. Bab 4. Amaran Hantu. Semasa Emily terus membongkar rahasia gelap hospital, dia perasan bahwa hantu Eleanor semakin aktif. Hantu yang pernah menyedihkan kini kelihatan hampir terdesak, muncul lebih kerap dan dengan intensiti yang lebih besar. Dia akan muncul di cermin pandang belakang kereta Emily, dalam pantulan tingkap, atau berdiri di kaki katil Emily di tengah malam. Wajah Eleanor yang dulu cantik mula berubah juga. Semakin Emily terbongkar, penampilan Eleanor semakin menjijikkan dan reput, seolah-olah kebenaran sedang merungkai hakikat dirinya. Matanya, yang dahulunya sedih, kini terbakar dengan keazaman yang sengit, dan senyumannya, yang dahulunya lembut, berubah menjadi senyuman kemarahan dan kesakitan. Emily tahu bahwa Eleanor coba memberi amaran kepadanya untuk membimbingnya kepada kebenaran, tetapi semakin dia terbongkar, semakin berbahaya penyiasatannya. Perkara pelik mula berlaku di sekelilingnya, pintu yang dia tahu dia telah dikunci didapati terbuka, dokumen yang dia filekan dengan teliti hilang, dan dia mula menerima ancaman tanpa nama yang menyuruhnya menghentikan siasatannya. Titik sejuk di hospital menjadi lebih sengit, dan lampu berkelip-kelip dengan lebih kerap. Emily berasa seolah-olah dia diperhatikan sentiasa, bukan sahaja oleh Eleanor, tetapi oleh sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang jahat yang tidak mahu kebenaran terungkap. Bab 5. Wahyu Akhir. Tidak terpengaruh dengan ancaman dan rasa bahaya yang semakin meningkat, Emily meneruskan. Dia bertekad untuk membawa keadilan kepada Eleanor dan mendedahkan rasuah yang telah berlaku di hospital selama bertahun-tahun. Siasatannya membawanya ke bahagian hospital yang terlupa, bahagian yang telah ditutup selama beberapa dekad. Dengan bantuan pelan tindakan lama yang ditemuinya dalam arsip, Emily berjaya mengesan pintu masuk ke sayap terbiar itu. Pintu itu sudah lama dan berkarat. Kate mengelupas untuk mendedahkan kayu yang reput di bawahnya. Sambil menarik nafas panjang, Emily menolak pintu dan melangkah masuk. Udara tebal dengan habuk, dan cahaya malap dari lampu suluhnya hampir tidak menembusi kegelapan. Papan lantai berkeriut mengerikan di bawah kakinya semasa dia menyusuri koridor yang sempit. Di ujung lorong, dia mendapati sebuah bilik kecil, pintunya terbuka sedikit. Di dalamnya, dia menemui segudang dokumen, rekod perubatan lama, sijil kematian dan gambar. Semasa dia membelek kertas, jantungnya berdegup kencang. Ini adalah bukti yang dia cari, bukti sejarah gelap hospital itu. Tetapi semasa dia memeriksa dokumen itu, dia membuat penemuan yang mengerikan. Salah satu sijil kematian adalah untuk Eleanor Hartley, tetapi puncak kematian telah disenaraikan sebagai tidak diketahui. Gambar yang dilampirkan pada sijil itu menunjukkan Eleanor terbaring di atas papat di bilik mayat, mukanya memulas kesakitan, matanya terbuka luas karena ketakutan. Tiba-tiba, suhu di dalam bilik turun menjadi beku, dan Emily merasakan nafas sejuk di belakang lehernya. Dia menoleh perlahan-lahan, jantungnya berdegup kencang di dadanya, dan di sana, berdiri di ambang pintu, adalah Eleanor. Tetapi kali ini, penampilan Eleanor berbeza. Wajahnya yang dulu cantik kini menjadi topeng kebusukan yang mengerikan, matanya terbakar dengan api dunia lain. Dia bukan lagi sosok sedih dan sayu yang pertama kali dilihat Emily. Dia adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang pendendam. Pergi. Suara Eleanor adalah bisikan kasar, dipenuhi dengan kesakitan dan kemarahan. Tinggalkan tempat ini, atau Anda akan menderita seperti saya. Emily mau lari, tetapi dia tahu dia tidak boleh pergi sekarang. Dia telah melangkah terlalu jauh, dan dia terlalu dekat dengan kebenaran. Dia berdiri tegak, suaranya bergetar semasa dia bercakap. Saya tak boleh, Eleanor. Saya kena dedahkan apa yang berlaku pada awak. Saya kena perbetulkan. Mata Eleanor melembut seketika, api di dalamnya semakin malap. Kamu tidak boleh melawan mereka. Mereka terlalu berkuasa. Mereka akan memusnahkan kamu. Emily menggelengkan kepalanya, tekadnya tegas. Saya tidak kisah. Saya tidak akan membiarkan mereka terlepas dengan ini. Bentuk hantu Eleanor berkelip-kelip, ekspresinya bercampur marah dan sedih.
kalau begitu Anda mesti berhati-hati. Terdapat kuasa yang bekerja di sini yang Anda tidak paham. Jika Anda teruskan, Anda akan menghadapi bahaya yang jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Dengan itu, bentuk Eleanor mula pudar, suaranya semakin lemah. Ingat, awak tak keseorangan. Saya akan jaga awak. Dan kemudian dia pergi, meninggalkan Emily sendirian di dalam bilik yang sejuk dan gelap. Bab 6. Konfrontasi. Dengan bukti yang dia kumpulkan, Emily tahu dia terpaksa berhadapan dengan pentadbiran hospital. Dia ketakutan, mengetahui bahwa orang yang dia lawan adalah kuat dan kejam. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak boleh berundur sekarang. Dia harus melihat perkara ini, bukan hanya untuk Eleanor, tetapi untuk semua mangsa masa lalu kelam hospital itu. Emily menjadwalkan mesyuarat dengan lembaga pengarah hospital, mengemukakan bukti yang telah ditemuinya. Semasa dia membentangkan dokumen, memperincikan penyelewengan dan rasuah yang telah berlaku, dia melihat wajah ahli lembaga itu menjadi pucat. Mereka coba menafikannya, sudah tentu, tetapi buktinya terlalu mengecam. Emily telah membuat mereka tersudut, dan mereka tahu itu. Dia menuntut kebenaran didedahkan kepada umum, nama Eleanor dibersihkan, dan pihak hospital bertanggung jawab atas tindakannya. Tetapi semasa dia bercakap, dia merasakan kesejukan menjalar di tulang belakangnya. Dia tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Ahli lembaga mungkin dipaksa untuk mengakui kebenaran, tetapi ada orang lain tokoh bayangan di belakang tabir yang tidak akan berhenti untuk menyembunyikan rahasia mereka. Semasa dia meninggalkan mesyuarat, Emily merasakan kemenangan, tetapi ia diganggu oleh pengetahuan bahwa pertarungan masih jauh dari berakhir. Dia telah mendedahkan rasuah, tetapi dia tahu bahwa kuasa yang dia lawan adalah kuat dan berbahaya. Malam itu, ketika dia berbaring di atas katil, keletihan tetapi tidak dapat tidur, dia merasakan kehadiran di dalam bilik itu. Membuka matanya, dia melihat Eleanor berdiri di kaki katil. Tetapi kali ini, hantu itu kelihatan tenang, wajahnya tidak lagi dipintal kesakitan dan kemarahan. "Terima kasih," bisik Eleanor, suaranya lembut dan penuh dengan kesyukuran. "Anda telah melakukan lebih daripada yang saya harapkan." Emily tersenyum, air matanya bergenang. "Kamu boleh berehat sekarang, Eleanor. Kisah kamu sudah diberitahu." Eleanor mengangguk, bentuknya mula pudar. "Hati-hati, Emily. Bayang-bayang masih berlarutan." Dan dengan itu, dia pergi, meninggalkan Emily sendirian dalam kegelapan. Epilog, bayang-bayang yang berlarutan. Dalam minggu-minggu berikutnya, hospital itu terjerumus ke dalam skandal apabila kebenaran masa lalu kelamnya terbongkar. Kisah itu menjadi tajuk utama, dan pentadbiran terpaksa meletakkan jawatan. Hospital itu menjalani siasatan menyeluruh, dan banyak pihak yang bersalah telah dibawa ke muka pengadilan. Tetapi Emily tahu bahwa bayang-bayang itu belum hilang sepenuhnya. Hospital itu masih menjadi tempat kegelapan, dihantui oleh roh resah mereka yang menderita di sana. Hantu Eleanor mungkin telah menemui kedamaian, tetapi ada yang lain, banyak lagi, yang kisahnya masih belum diceritakan. Emily terus bekerja di hospital, bertekad untuk membawa cahaya kepada bayang-bayang, untuk mendedahkan kebenaran di mana sahaja ia tersembunyi. Tetapi dia tahu bahwa pertempuran masih jauh dari selesai. Bilik mayat, khususnya, kekal sebagai tempat keganasan. Suasananya yang dingin dan menindas mengingatkan secara berterusan tentang kengerian yang telah berlaku di dalam dindingnya. Dan kadang-kadang, pada lewat malam, apabila hospital sunyi dan dunia seolah-olah berhenti seketika, Emily akan melihat kelibat sosok di sudut bilik mayat, seorang susuk tubuh berambut panjang gelap dan mata sedih dan sayu, memerhatikannya ketika dia bekerja. Bayangan bilik mayat belum dapat dikalahkan sepenuhnya, dan Emily tahu bahwa selagi ada rahasia untuk dibongkar, dia tidak akan benar-benar keseorangan. Tamat. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Jika anda menikmati penerukaan hantu, makhluk mitos dan legenda bandar kami, sila kongsi dengan rakan anda. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak episod mendebarkan. Sehingga masa akan datang, pendengar yang dikasihi.